Baik pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So kita pada pagi ini kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, so hari ini kita akan sambung berkaitan dengan kaunseling kerjaya dan cikgu dah cerita sikit berkaitan dengan stage ataupun proses atau peringkat-peringkat yang yang berlaku dalam kaunseling kerjaya. So, sebab dalam kaunseling kerjaya ni ada sikitlah perbezaan ada sikit perbezaan di mana kita banyak melihat kepada kekuatan diri klien dan apakah orang kata kemahiran yang boleh dipindah, kemahiran dia panggil transferable skill, yang mana kemahiran itu boleh dipindah dan dia boleh sumbang kepada masyarakat yang mana dia boleh berjaya pendapatan. Sebab kita nak orang kata membangunkan bakat. So dalam perkembangan kerjaya juga ataupun kaunseling kerjaya, kadang-kadang kita juga panggil sebagai total talent development, iaitu kita membangunkan bakat seseorang individu tu, di mana kita nakkan supaya kita mengimpikan bahawa klien yang datang kepada kita itu dia melihat potensi dia dan kita meletakkan potensi itu di tempat yang betul. Jadi kita kena faham, kita percaya bahawa setiap manusia ini dia adalah unik dan mempunyai potensi yang berbeza. Dan potensi itu perlu dikembangkan dan perlu letak di tempat yang betul agar potensi yang kita ada itu memberi manfaat kepada orang lain. Sebab hidup kita ni kita ni tak akan sempurna, manusia ni tak sempurna sifat dia, tetapi untuk menjadikan kita lebih sempurna, kita kena saling lengkap melengkapi. Kita saling lengkap melengkapi di mana kita perlu adanya kerjasama. Dan ketidaklengkapan ataupun ketidaksempurnaan manusia itulah sebenarnya membuatkan dunia ini lebih sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya kita saling perlu memerlukan, kita tidak bekerja seorang diri, kita tak sombong sebab kita tahu kita perlukan orang lain. Jadi ketidaksempurnaan manusia itu membuatkan dunia itu lebih sempurna. Sempurna apa? Maksudnya apabila kita saling lengkap melengkapi satu sama lain. Dan kita sebagai kaunselor, jadi kita itu peranan kita. Kita membantu setiap individu tu mengenali bakat yang dia ada tu. Jadi dalam sesi kaunseling kerjaya, kita bukan sahaja berfokus kepada problem ataupun masalah semata-mata, tetapi kita melihat bahawa bagaimana seseorang itu boleh menggunakan potensi yang dia ada untuk mengembangkan bakat dia dan menyelesaikan masalah dia. Dan dia melihat masalah itu sebagai satu peluang untuk dia untuk mengembangkan bakat dia. Itulah kita kaunseling. Dan kaunseling kerjaya, kita melihat masalah yang dihadapi itu sebagai satu peluang dia untuk mencipta potensi bakat dia. Kadang-kadang ujian yang diterima tu, masalah yang diterima tu sebenarnya adalah satu ruang kepada dia untuk orang kata sebagai satu bukti ataupun satu ujian kepada dia untuk mengembangkan bakat dia sebenarnya. Okay, ibarat seperti kereta, sama ada kita nak tahu kereta ni bagus ke tidak, tahan lasak ke tak, jadi kita kena uji dia. Uji dia bawa ke tempat-tempat, contoh kita kena bawa dia tempat-tempat yang jalan berliku, naik gunung, turun gunung, kita redar air. Jadi kalau dia lepas ujian tu maknanya dia menjadikan kita proven lah, kita kata kereta ni proven, very tough. Okay. Begitu juga dengan manusia jadi manusia tu apabila dia berhadapan dengan masalah, jadi kadang-kadang masalah tu bila dia betul tengok masalah tu, jadi dia akan mengembangkan bakat dan potensi dia. Yang itu kita nak bimbing klien kita dalam kaunseling kerjaya kan. Jadi bila kita berkata dengan kaunseling kerjaya ni, dia banyak perkara-perkara, kadang-kadang istilah-istilah yang kita perlu orang kata apa, fokus, dan kita perlu tahu banding beza. Okey, ini macam ni. So ni kita berujuk pada nota. Apa beza? Kita tengok yang ni dulu perkenalan kepada kaunseling kerjaya. Kita langkah pergi sikit kat sini sebab hari tu cikgu terus bentang kepada cikgu terus bentang kepada set peringkat kan, stages. So hari kita pergi sini supaya kita dapat lihat. Kita tengok dalam kerjaya ni. Okey. Dalam kerjaya ni biasa kita dengar perkembangan kerjaya, kaunseling dan bimbingan kerjaya. So apa beza kaunseling? Apa beza bimbingan kerjaya kan? Ada juga yang kita dengar sebagai pendidikan kerjaya. Ada juga yang kita dengar maklumat kerjaya, keselarasan kerjaya dan pemilihan kerjaya. Apa
apakah beza antara istilah-istilah ni? Apakah beza istilah-istilah ni? Okay, jadi kita tengok dulu. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan kerjaya lah. Satu kita panggil work lah, work kerja. So dia adalah penggunaan tenaga fizikal atau mental untuk sesuatu tujuan. Dia adalah penggunaan sesuatu tujuan. Fizikal lah. Contoh kita membuat boat kan, kita membuat sampan. Jadi kita panggil tukang sampan. Jadi tukang sampan tu tengah bekerja lah, work. Dia bekerja sebab dia nak capai sesuatu tujuan. Maknanya dia buat, dia potong kayu, dia gosok kayu dengan kertas pasir ke, itu adalah work. Work maksudnya. Dan job ini merupakan satu pekerjaan yang dilakukan seseorang sebagai balasan untuk dapatkan gaji atau upah. Merujuk kepada sekumpulan jawatan yang sama dalam satu perniagaan. Contohnya pelita batik di butik Alfa. Mana apa beza pula kerja dengan job? Job ni biasanya dilakukan untuk mendapat gaji dan upah. Work tak dapat upah ke? Kalau kerja tak nak upah ke? Tak semua kerja mendapat upah. Kadang-kadang kerja itu dilakukan untuk memenuhi keperluan dan tanggungjawabnya. Contohnya seorang ayah membetulkan tangga, dia bekerja. Tapi bukan dia, itu bukan pekerjaan, tapi dia bekerja, dia kerja. Tapi pekerjaan dia lebih kepada ada job spesifik dia yang jelas, yang mana ada dia punya job spesifik dia dan ada tangga, ada gaji dia. Dia bagi tangga gaji berapa. Okey, jadi dia panggil job. Jadi kita kena tengok dalam istilah-istilah tertentu dalam buku-buku kongsi kerjaya, especially dalam buku version English, beza. Term ni berbeza. Work and job tu ada berbeza lah. So work lebih kepada utilize the physical and mental effort. Tapi kalau job, dia lebih kepada sebagai dia ada macam, ada you want to get the some salary untuk dapat gaji. Okay. Apa beza pula kumpulan pekerjaan? Dipanggil occupation. Okay. Occupation, pekerjaan. Kalau dalam bahasa Melayu, dipanggil kumpulan pekerjaan, occupation ni. So maksudnya dia merujuk kepada kategori pekerjaan yang lebih luas serta mempunyai karakteristik kumpulan jawatan yang sama. Contohnya sebagai jurutera. Jurutera tu maksudnya kumpulan dia besar kan. Sesatu kelompok jurutera. Tapi sebenarnya bawah dia banyak lagi. Ada jurutera kimia, jurutera biochemical, jurutera awam. Maksudnya di bawah satu payung iaitu jentera. Begitu juga artis. Artis juga banyak. Ada artis melukis, artis budaya, artis menari, artis lakonan, seni lakonan. Jadi artis seni apa lagi? Seni nyanyian, seni muzik. Tapi dia di bawah satu payung iaitu dipanggil artis. Jadi bila dipanggil sebagai satu payung maksudnya dia di bawah satu occupation lah. Maksudnya kumpulan pekerjaan. Ahli sains, ahli sains banyak. Ahli sains botani, ahli sains geologi. Jadi itu semuanya. Dan dia bersifat umum. Okay? Dia bersifat umum. Jadi kalau kita lihat Kamus Dewan Kerjaya itu adalah satu perjalanan atau kemajuan seorang dalam sesuatu lapangan kehidupan yang dijadikan bidang profesional atau pekerjaan sebagai satu cara mencari nafkah. Dilihat sebagai satu cara mencari nafkah. Hal ini dijelaskan bahawa kerjaya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berterusan untuk menghasilkan pendapatan bagi menanggung keperluan hidup seharian. Maksudnya for survival, for survival, especially for untuk orang kata memenuhi tuntutan fisiologi seperti makan minum, kita perlukan wang ataupun kita panggil wang lah untuk kita menyara hidup kita dan juga kalau kita ada tanggungan kita memberi nafkah kepada mereka. Itulah dikatakan kerjaya kalau ikut Kamus Dewan. Kalau Tolbert pada tahun 1994 mendefinisikan kerjaya sebagai suatu rangkaian pekerjaan yang melibatkan diri seorang individu. Serta individu mungkin akan kekal dengan sesuatu pekerjaan sahaja sepanjang hidupnya, sementara individu lain mungkin akan bertukar-tukar pekerjaan. Jadi Tolbert 1994 dia mendefinisikan kerjaya sebagai rangkaian pekerjaan yang melibatkan diri seorang individu. Maksudnya kalau senang faham, individu itu terlibat dengan satu pekerjaan. Itulah kerjaya. Okey. Kalau istilah Kamus Dewan, kerjaya satu perjalanan hidup. Okey. Dan dia juga merupakan satu profession. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Okey. Dan yang kalau kita lihat kerjaya sebagai satu rangkaian pekerjaan yang melibatkan diri seseorang itu. Okey, ada juga setengah istilah kita tengok. Okey, yang mengatakan kerjaya ini, contohnya IP Morin mengatakan proses kerjaya merupakan satu proses yang berterusan. Yang melibatkan diri dalam segi perkembangan yang perlu dalam perkembangan peribadi dan dunia pekerjaan. Maksudnya dia kata dekat sini, yang dia cuba memberi maksud bahawa kerjaya ini adalah merupakan satu proses yang berterusan. Okey. Berterusan bermula maksudnya daripada kanak-kanak lagi. Sebenarnya perkembangan kerjaya itu sudah ada. Kalau kita tengok teori-teori daripada kecil lagi, kanak-kanak itu melihat kerjaya itu sebagai satu bentuk fantasi.
bermain dalam bentuk permainan, berfantasi, meniru orang dewasa. Begitu juga dengan super. Super pada tahun 1997 dan diperbaharui dia punya teori pada tahun 1972 pun kata dia mengaku persediaan-persediaan dilakukan oleh semua sebelum bekerja dan juga peranan-peranan lain yang dilakukan oleh yang secepat bersara. Jadi super lagi meluas. Maknanya kalau kita katakan kerjaya itu adalah sesuatu yang kerja buat sampai berjaya. Okey? Maksudnya kerja buat sampai berjaya maksudnya satu proses yang berterusan. Berterusan daripada ia lahir sampai akhir. Maksudnya dia tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan. Maknanya kehidupan dan aktiviti yang dilakukan dalam hidup dia dan perkembangan yang dilakukan untuk mencari nafkah itu dilihat sebagai satu kerjaya ataupun biasa kita panggil career. Okay? Jadi inilah yang kita nak lihat dalam kaunseling kerjaya. So bila kita kata kerjaya dan kaunseling maksudnya kita memberi panduan kepada yang bagaimana ia nak menggunakan kemahiran, kebolehan, personaliti yang dia ada itu untuk dikembangkan dan masuk ke dalam dunia pekerjaan sama ada dia memenuhi kerjaya atau dia mencipta kerjaya dengan kemahiran yang dia ada dan memberi pulangan nafkah kepada dia untuk dia terus hidup. Dan dia boleh membantu jugalah mencari nafkah. Okay? Dan apa pula yang dimasukkan dengan perkembangan kerjaya? Okay, menurut American Counseling Association, ACA, dia adalah satu gugusan keseluruhan yang melibatkan faktor psikologi, sosial, pendidikan, fizikal, ekonomi dan peluang yang bergabung untuk mempengaruhi individu dalam memenuhi tuntutan sepanjang hidupnya. Okey. Tadi kerjaya itu kita dah tahu dah. Okey, kerjaya itu satu benda yang orang kata apa? Dia adalah satu proses atau melakukan persediaan yang dilakukan bekerja. So apa persediaan di kerjaya? So perkembangan ni maksudnya dia mempengaruhi segenap perkembangan. Maknanya dari segi psikologi, sosial, pendidikan. So psikologi dia berkembang tak? Berkembang. So psikologi akan melibatkan pemikiran, perasaan dan tingkah laku. So pemikiran orang akan menjadi matang. Begitu juga dengan perasaan juga semakin matang. So fizikal juga semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh atau berkembang. Jadi perkembangan kerjaya dia selaras dengan faktor psikologi, sosial juga begitu. Sosial ni maksudnya perhubungan kita lah dengan persekitaran dari segi interaksi kita dengan orang lain. Mula-mula kita berada dalam unit yang kecil. Contoh di rumah saja. Lepas tu kita pergi sekolah tadika. Lepas tu kita pergi sekolah rendah, lebih luas kan. Lepas tu kita pergi sekolah menengah, lagi luas. Lepas tu kita masuk dunia pekerjaan, lagi luas. Masuk universiti, lebih luas. Jadi dia juga berkembang. Begitu juga dengan pendidikan. Okay, pendidikan mula-mula kita belajar berdiri sikit, kita masuk sekolah tadika, kita masuk prasekolah kan, sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti. Jadi dia juga berkembang dari segi pendidikan. Dan fizikal, ekonomi dan peluang yang bergabung itu dia mempengaruhi. Dan setiap perkembangan ni dari segi faktor psikologi, sosial, pendidikan dan fizikal ekonomi itu dia saling interaction. Okay? Dia ada interaksi dan dia mempengaruhi individu dalam memenuhi tuntutan sepanjang hidupnya. Okay? Menurut Isaac and Brown 2000, perkembangan kerjaya adalah satu proses sepanjang hayat yang melibatkan psikologi, sosial, pendidikan, ekonomi, faktor fizikal serta faktor-faktor yang berinteraksi untuk mempengaruhi kerjaya individu. Jadi kita nampak tak lebih kurang sama. Dia perkembangan dari segi psikologi, sosial, pendidikan dan fizikal ekonomi ni dia pun sama. Nampak kan? Jadi lebih kurang sama saja maksud yang dikeluarkan oleh American Counseling Association, ACA dan juga dikeluarkan oleh Isaac dan Brown. Lebih kurang sama. Kaunseling kerjaya. Sekarang kita fokus kepada kaunseling kerjaya. Kaunseling kerjaya menurut Zanker 2002 adalah mengakumi semua aktiviti kaunseling yang berkaitan dengan pilihan kerjaya sepanjang hayat. Dalam kaunseling kerjaya, semua aspek seperti individu, termasuk keluarga, kerjaya dan percutian diiktiraf sebagai sebahagian adalah bahagian penting dalam membuat perancangan dan keputusan kerjaya. So dalam kaunseling kerjaya ia melibatkan pertama sekali apa dia? Semua aktiviti kerjaya melibat pemilihan, perancangan dan juga membuat keputusan kerjaya. Ini adalah maksud yang dikeluarkan oleh Zunker. Kalau Siddiq mengatakan bahawa kaunseling kerjaya adalah satu bidang kaunseling yang khusus untuk merawat individu yang menghadapi masalah dalam pilihan kerjaya. Okay, dia fokus kepada bagaimana seseorang itu nak buat pilihan kerjaya. So bila dalam buat pilihan kerjaya ini biasa akan berlaku konflik, akan berlaku beberapa masalah lah dalam membuat pilihan. Dan kita as a counselor membantu klien dalam membuat pemilihan kerjaya.
Brown dan Lewis 1986 pula mendefinisikan sebagai satu proses interpersonal yang direka bentuk untuk membantu individu yang mengalami masalah perkembangan kejaya. Kalau Siddiq kata berkaitan dengan pilihan kejaya, Brown dan Lewis mengalami masalah perkembangan, dia adalah berkaitan dengan perkembangan kejaya. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Pelajar-pelajar. Maksudnya hubungan interpersonal ni maksudnya yang dia adalah hubungan interpersonal yang merujuk kepada hubungan antara kaunselor dan juga klien, dan dia membentuk interaksi itu adalah berbentuk kerjasama untuk mencapai satu mencari satu penyelesaian dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan kejaya. So perkembangan kejaya itu apa? Psikologi ke, sosial ke, pendidikan yang berkaitan dengan kejaya tadi tu. Okey. Jadi bimbingan pula, bimbingan adalah merangkumi semua semua perkhidmatan dan semua yang berkaitan dengan perkhidmatan dan aktiviti institusi pendidikan, agensi, organisasi dan menawarkan perkhidmatan kaunseling dan program-program yang berkaitan dengan kejayaan. Perkhidmatan ini adalah suatu usaha kaunselor untuk memudahkan keselarasan pembangunan kejaya melalui pelbagai perkhidmatan profesional yang menggalakkan setiap klien berkeupayaan untuk meneruskan keinginan dalam pembangunan kejayaan sendiri. So bimbingan lebih juga kepada pendidikan, beri bimbingan. Okey, dan setengah perkhidmatan dalam perkembangan kejaya menggunakan istilah bimbingan dan kaunseling kejaya. Okey, ini merupakan suatu usaha untuk menghapuskan kekeliruan istilah yang sering digunakan secara silih berganti dan tidak jelas. Sebagai contoh, penggunaan maklumat kejaya boleh dicapai melalui modul kurikulum bimbingan kejaya, tetapi ia juga boleh digambarkan secara lisan sebagai sesi kaunseling pada diri seseorang. Jadi kalau pelajar tengok bimbingan dan juga kaunseling kejaya ni kadang-kadang dia macam silih berganti dan dia punya definisi yang tepat tu kita tidak nampak dengan jelas. Okey, itu sebab nak mudah kadang-kadang ada tempat dipanggil sebagai bimbingan dan kaunseling kejaya ataupun perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kejaya. Jadi nak mudahkanlah supaya kita tak keliru. Sebab kadang-kadang dalam bimbingan adanya kaunseling. So dalam kaunseling adanya bimbingan. Pada benda itu tidak boleh lari kan. Jadi dia tak boleh lari antara dua ni. Atas dasar itu biasanya kita akan gunakan terus istilah bimbingan dan kaunseling kejaya. Agak mudah. Kalau pendidikan kejaya dia adalah berkaitan dengan bimbingan kejaya tapi dia lebih kepada skop kepada pendidikan. Okay? Contohnya pendidikan kejaya ni adalah program-program pembangunan kejaya seperti latihan temuduga, latihan membuat resume, kita membuat buku scrap, kita cuba cari apakah maksud dan spesifikasi kerja-kerja tertentu. Yang ini kita panggil pendidikan kejaya sebab dia bersifat pendidikan yang bersifat menyeluruh yang memberi penekanan persediaan kepada pelajar dan individu dalam sebuah masyarakat untuk dapat maklumat, kemahiran dan mengenal sikap positif terhadap kerja agar individu atau pelajar dapat kepuasan dan meningkatkan produktiviti dalam pekerjaan. Maksudnya, pendidikan kejaya ini dilakukan, dia adalah merupakan satu diberikan kepada pelajar sebagai suatu persediaan. Okay, lebih kepada persediaan. So bila nak masuk dalam persediaan kerja tu kan dia macam ada latihan-latihan tertentu, dia ada spesifik job-job spesifik tertentu yang mana kita perlukan untuk pendidikan ni, kejaya ni untuk diberi kepada pelajar kita ataupun kepada individu itu sebagai satu proses persediaan dia untuk masuk ke alam kejayaan sebenar. Jadi sebelum nak masuk kejaya itu kita dah bagi bimbingan kejaya untuk dia maklumat-maklumat tentang kejaya ataupun maklumat IPT semualah. Itu semua masuk dalam pendidikan kejaya. Jadi bila kita berkata tentang kejaya, maksud dia benda yang luas. Maknanya bukan buat sesi saja. Kadang-kadang kita juga kumpul maklumat perkembangan kejaya. So kita mengumpul maklumat perkembangan kejaya, kita buat bengkel kejaya, kita buat latihan membuat resume, kita buat latihan macam mana nak mock interview. Itu semua merangkumi dalam aspek kejaya, aspek perkembangan kejaya tadi itu. Jadi itu sebab pelajar bila masuk saja awak dilantik sebagai kaunselor, apabila berkhidmat sebagai kaunselor, perkembangan kejaya ni adalah salah satu yang perlu kita fokus dan titik beratkan terhadap perkembangan individu ataupun kalau kita bekerja di setting pekerjaan, kita fokus kepada pekerja. Apakah isu-isu pekerjaan ataupun perkembangan kejaya yang perlu kita beri dari segi bimbingan
ataupun pendedahan pendidikan. Pendidikan maksudnya apakah persedia ada. Begitu juga kalau kita masuk dalam setting sekolah. Kadang-kadang kita buat ujian ujian minat kerjaya, ujian personality. So kita nak melihat dia punya potensi, apa dia punya nilai. Itu semua masuk ke dalam pendidikan kerjaya. Dia juga buat maklumat tentang kerjaya. Ada juga satu maklumat tentang kerjaya. Yang ini kita dah bincang masa semester lepas tentang maklumat perkembangan kerjaya. Di mana kita perlu tahu antara salah satu masalah ataupun ialah masalah dalam pemilihan kerjaya ataupun buat pelan perancangan kerjaya adalah klien ataupun individu dia tidak berapa jelas tentang maklumat kerjaya. Yang hari ini maklumat kerjaya terlalu banyak. Okay, terlalu detail. So mana nak dapat? Itu kita belajar masa dalam maklumat perkembangan kerjaya. Okay, kita ada sediakan satu cikgu sediakan satu CD ataupun pergi je kat website-website. So dia ni ataupun lebih baik adalah kaunselor tu susun maklumat tu supaya lebih mudah untuk di-assess oleh klien ataupun untuk dirujuk oleh klien. Sebab kita kalau nak bagi tahu satu-satu memang tak. Sebab kita bukan mahir dalam semua bidang. Jadi cara yang paling baik adalah kita susun maklumat tu. Jadi kita susun ada indeks dia supaya memudahkan klien kita untuk mendapatkan maklumat. Jadi kita beri dia maklumat. So itu juga termasuk dalam proses dalam perkembangan kerjaya. Okay, sekarang ni lagi mudah kita dapat daripada internet kan. Jadi kita susun. Okay, banyak masa. Kalau kita tengok dalam website banyak. Kalau pelajar-pelajar ada masa, nanti besok kalau ditakdirkan bekerja dalam setting sekolah. Jadi maklumat kerjaya ni orang kata paling kritikal atau paling crucial, paling penting. Jadi salah satu cara yang sekarang ni kita ada adalah website. Kita ada website-website yang memang menyediakan maklumat tu. Dari segi audio, dari segi visual, dari segi apa ni? Ada dia dari segi dokumen. Jadi benda-benda tu semua pelajar-pelajar kena susun. Lagi cantik, lepas tu kita boleh sebarkan. Cari platform macam mana kita nak sebarkan kepada pelajar. Okay, jadi pelajar ada maklumat tentang kerjaya. So bila ada maklumat tentang kerjaya, dia boleh buat pemilihan kerjaya dengan lebih berkesan. Dengan lebih berkesan. Jadi kita bantulah dia dengan buat ujian ke, ujian-ujian. Macam sekarang ni kita buat bantu dia dengan ujian-ujian psikometri kan. Tak minat, nilai. So benda tu semua akan membantu pelajar sebenarnya dalam membuat pilihan kerjaya dan plan perancangan kerjaya. Jadi yang penting sekali, yang terakhir sekali yang kita perlu tahu adalah keselarasan kerjaya. Jadi kita dah sediakan maklumat. Kita dah sediakan maklumat yang banyak tentang berkaitan dengan kerjaya kepada individu. Tetapi yang penting sekarang ni kita nak lihat sama ada dia nak buat pilihan kerjaya. So lepas ada maklumat, so dia buat perancangan dan akhirnya dia akan buat keputusan atau pilihan kerjaya mana sesuai dengan dia. So elemen yang perlu kita pentingkan dalam membuat keputusan dan membina plan perancangan kerjaya adalah keselarasan kerjaya. Okay. Dia perlu membuat keselarasan kerjaya. Alhamdulillah. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan keselarasan kerjaya ni? Keselarasan kerjaya umumnya ditarif sebagai wujudnya kesesuaian ataupun kongruen antara jenis personaliti dan persekitaran kerjaya. Yang ini sebenarnya diperkenalkan oleh Holland. Holland banyak menggunakan berkaitan dengan keselarasan kerja. Sebab kalau sekiranya seseorang itu mengalami apa ni? Seseorang itu dikatakan sebagai mempunyai keselarasan kerjaya, maksudnya dia adalah personality diri dia dan juga persepsian dia itu kongruen. Kongruen itu apa? Selaras. Okay? Kalau dia jenis personality A, jadi dia selaras dengan persekitaran A. Jadi dia kongruen. Dan ini juga salah satu benda yang kita titik beratkan sebab bila dia nak masuk dalam dunia pekerjaan, kita nak dia dapat job satisfaction dan bila dia dapat job satisfaction ni, dia rasa kepuasan diri, dia kuranglah stres di tempat kerja. Dan lagi satu, dia punya productivity meningkat sebab dia buat kerja benda yang dia minat. Dia tak terasa terbeban. Beban ni membuat sesuatu kerja yang dia tak minat. Jadi dia akan membuatkan dia tertekan. Jadi nampak bagaimana istilah-istilah ataupun bagaimana pendidikan kerjaya, maklumat kerjaya, bimbingan dan kaunseling kerjaya, keselarasan kerjaya ini sebenarnya dia akan saling berkaitan. Tugas kita sebagai kaunseling dan kalau nak dikatakan sebagai kaunseling kerjaya lah. Okey. Sebab kaunseling ni banyak juga kita kena buat. Bukan saja kerjaya, kadang-kadang family kadang-kadang lebih kepada family career, substance banyak lagi individu, kelompok. Namun demikian, pelajar perlu harus ingat bahawa kerjaya juga merupakan satu faktor
di dalam kita membantu klien. Sebab kita faham dalam tugas kaunseling ni kita bukan saja pemulihan, kita juga melibatkan apa tu, program-program atau isu berkaitan dengan pencegahan, preventive, prevention. And then kita juga buat perkembangan. So kejaya ni adalah satu proses ataupun dia adalah merupakan satu elemen dalam kaunseling, iaitu perkembangan. Ataupun yang terakhir sekali kita buat crisis intervensi lah, yang ni untuk kes-kes yang berat lah, seperti trauma, bunuh diri. Jadi kejaya ni masuk dalam elemen mana? Masuk dalam elemen perkembangan kejaya, dalam perkembangan kejaya, dalam maksudnya elemen dalam perkembangan, development. Ini pilihan kejaya, pilihan kejaya merupakan satu kategori yang lebih besar dan sering dikemukakan oleh pelajar. Okay, menurut Amir Awang, 3 sebab utama berlakunya kesusahan buat pilihan kejaya dalam kalangan pelajar adalah kerana mempunyai minat dalam pelbagai bidang, tidak jelas dengan minat dan kekurangan maklumat tentang pekerjaan. Ini dalam masalah pemilihan kejaya tadilah ataupun membuat keputusan kejaya. Okay. Jadi apa perlu buat career development ni? Jadi dalam career development ni ada 5 ataupun 4 proses. So proses yang pertama sekali, know yourself. Okay. Dalam career development ni yang pertama sekali kita bimbing klien, buat sesi kaunseling dengan klien, okay. Bantu klien membuat pemilihan. Jadi salah satu yang pertama dalam career development, yang pertama sekali dia self discovery lah, maksudnya know yourself. Jadi macam mana kita nak bantu klien untuk know yourself ataupun self discovery? Salah satunya adalah dengan menggunakan soal selidik. Kita menggunakan soal selidik. Inventory, psychometry. Lepas tu kita bantu apa lagi? Explore option. So option ni kita buat occupational research, industry trend dan career option for degree lah. Degree ni know your industry. Okay, yang kedua. Know your industry. Yang ni explore option. Dia tidak lari daripada 4 ni lah. And then get focus. Maksudnya buat decision making, goal setting, action planning, get focus. Acquire career skill. And then tahu market yourself, gain work ethic, dan terakhir sekali take action. So take action ni gain experience, job search skill, connect dia dan employee. Okay. Ini yang kita akan lakukan di dalam kejaya kita. Jadi kita tengok yang ni. Okay, bermula dengan part-time staff. Perkembangan kejaya berlaku. Jadi kalau dia kerja dalam setting McDonald, mula-mula part-time staff. Okay, lama sikit, dah dua nak dekat setahun lebih, 6 bulan, jadi permanent staff. And then jadi crew leader. And then lepas jadi crew leader, ini dia menjadi supervisor. Lepas jadi floor manager, restaurant manager, boleh dah sini jadi area manager dan akhirnya jadi director. Jadi ini adalah laluan-laluan yang dilalui oleh individu kalau kerja di McDonald. Ini adalah perkembangan kejaya. Maknanya setiap perkembangan ini dia perlukan apa? Satu, dia perlukan maklumat. Dan kalau dia ada masalah, dia perlukan bimbingan ataupun kaunseling kejaya. Dan dia perlu juga membuat pilihan kejaya dan dia juga perlu buat keselarasan kejaya. Dan dia kena juga buat tentang ujian-ujian kejaya untuk membuat pilihan sama ada dia sesuai atau tidak berkekal dalam McDonald ni. So adakah dia sesuai untuk jadi supervisor? Adakah dia sesuai untuk jadi floor manager? Ataupun dia sampai supervisor je? Dia tak sesuai untuk jadi floor manager. Dan kalau dia perlu, apakah training, latihan-latihan, dan itu semua memerlukan maklumat tentang kejaya. Jadi nampak itu saya rangkumkan bagaimana kita nak melihat kejaya itu, perkembangan kejaya itu daripada aspek yang lebih meluas. Dan kita jangan lihat kepada bimbingan dan kaunseling semata-mata, tapi dia juga melibatkan maklumat dan juga pilihan dalam membuat keputusan kejaya. Okay, ni kita tengok perbincangan kita hari ni. Cikgu Tia akan pilih sejarah gambar. Okey, soalan pertama, bincangkan kepentingan kejaya dalam pembangunan individu. Okey, kita nak tanya siapa ni? Cikgu, nak tanya ni. Silakan. Kelas ada record tak? Cikgu record. Okey, cikgu. Terima kasih. Okey, cikgu record. Okey, so kita tanya beberapa kepada sahabat kita.
Kita tanya adakah dia faham Jadi cuba pelajar bagi jawapan spontan apa yang bermain dalam fikiran, lepas tu kita bincangkan Okey, kita dengar daripada Anim. Anim Naudin ada di talian tak? Silakan Anim Naudin. Saya. Okey Anim. Okey, kita tanya apakah kepentingan kerjaya dalam pembangunan individu? Awak rasa? Kepentingan kerjaya, macam kepentingan kerjaya ni dia penting sebab kalau kita tengok daripada definisi kerja pekerjaan tadi, ia adalah satu macam kita kata satu kerjaya yang boleh menjana kepada dapat gaji. Lepas tu kerjaya ni juga dia macam proses yang berterusan untuk seseorang tu untuk masa akan datang. Maknanya kita tengok bahawa kalau katakan kalau dia tidak bekerja kan, macam mana individu tu nak berkembang kan? Ya, betul. Contohnya kalau dia tak bekerja, contoh kalau kita tengok kalau tempat-tempat yang tak ada kerja kan, contohnya tak ada kerja kan, dia tak boleh nak kembangkan diri dia dari segi pendidikan sebab dia tak ada duit. Okey, itu salah satu terima kasih Anim. Kita dengar pula daripada Ashikah Ishak. Ashikah ada di talian? Ashikah. Ada doktor. Okey, Ashikah. Ashikah lihat apa kepentingan kerjaya ni dalam pembangunan individu ataupun diri awak sendiri lah. Awak tahu apa kepentingan kerjaya ni pada diri awak? Untuk kepuasan diri. Kepuasan diri. Kenapa awak rasa macam tu? Boleh kita boleh Ashikah berkongsi? Untuk kepuasan diri seperti yang macam Anim cakap, untuk mendapatkan upah dan gaji untuk kelangsungan hidup. Dan untuk memenuhi keinginan. Maknanya manusia ni dah ada keinginan minat yang berbeza tau. Jadi kadang-kadang ada orang minat untuk bercakap. Tapi kalau dia cakap seseorang kan tak best. Jadi mungkin dia boleh jadi pengacara, jadi host ke tertentu dan benda tu dapat pula duit. Lepas tu ada win-win pula situation dan dia boleh meneruskan kehidupan dia. Salah satu adalah kepentingan dia adalah menurut perkongsian daripada Ashikah adalah kerana dia akan memenuhi keinginan kita. Okey, kalau Ani tak cakap tadi dia penting untuk pendapatan kan, untuk nafkah, untuk pembangunan. Yang kalau Ashikah melihat kepada dia dapat melunaskan atau melampiaskan keinginan. Okey, yang mendapatkan kita jadi lebih hidup tu lebih puas lah. Okey, bagus. Kita lihat juga daripada Christina. Christina ada di talian? Ya, cikgu. Kalau Christina lihat apa kepentingan kerjaya dalam diri Christina? Kepentingan kerjaya ni penting dalam pembangunan individu. Contohnya meningkatkan keyakinan individu. Macam dia memilih kerjaya kan. Macam yang cikgu cakap, manusia ni punya keinginan yang berbeza. Keinginan yang berbeza kan? Lagi Christina? Itu jawapan yang lain daripada lain sikit lah. Tadi tu jawapan Ashikah. Macam awak sendiri apa yang awak rasa penting selain daripada keinginan dan cari nafkah? Kalau bukan individu tu sendirilah, dia macam meningkatkan keyakinan. Maknanya awak lihat kalau dia tak bekerja tu dia tak yakin ke? Ke macam mana Christina? Contohnya kalau tak bekerja sebab saya seorang yang pendiam, tapi bila saya memilih kerjaya seperti kaunselor, mulalah untuk bergaul dengan semua orang. Taklah sedikit pendiam sebab ada ramai orang kan. Maksudnya apa yang Christina cuba sampaikan tu? Cikgu macam tak dapat lagi maksud awak tu. Macam meningkatkan keyakinan diri, contohnya macam pendiam, tapi bila dia dah ada kerjaya, dia macam yakinlah dengan apa yang dia pilih tu. Okey, maksudnya Christina, betulkan cikgu kalau cikgu salah. Maksudnya bila kita ni bekerja, maknanya contoh kita ni seorang pendiam. Jadi bila kita bekerja, yang memerlukan untuk kita berkomunikasi. Jadi kita akan berkomunikasi dan bila kita berkomunikasi itu disebabkan faktor kerja itu membuatkan kita lebih berkeyakinan. Macam tu ke maksud Christina? Betul Okey. Kita dengar itu dah jawapan Sri Kandi. Okay, kita nak dengar pula jawapan daripada pemuda-pemuda kita. Dah lama tak dengar Mukarramin. Apa khabar Mukarramin? Ada di talian?
Ada je. Okay. Programming ada di asrama ke rumah sewa? Ada cikgu tapi lain kat sini slow sikit. Tapi suara awak jelas ni. Awak jelas tak suara cikgu? Jelas tapi kadang-kadang sekat juga. Okey, tak apa. Awak dengar betul-betul kalau tak, awak cuba jawab soalan yang cikgu bagi ni soalan yang cikgu nak tanya ke awak, apa perkaitan antara kesalahan kerjaya dengan pemilihan kerjaya? Okey. Apa kaitan dia? Keselarasan kerjaya dengan pemilihan kerjaya. Apa dia punya kaitan? Berkaitan macam kesalahan ni dia cocok dengan orang tersebut, pekerjaan tersebut dengan orang tu. Pemilihan kerjaya? Dia dia proses buat keputusan yang paling penting. Maknanya dia memikirkan dunia sebenar. Okey, apa kaitan dia antara kesalahan dan juga perkaitan ni? Apa kaitan kesalahan dengan pemilihan kerjaya ni? Kesalahan ni dia macam dia berada di dunia realiti kata cikgu. Ya. Dunia realiti macam mana tu? Bagi makna sikit awak punya jawapan tu. Macam dia memasuki dunia pekerjaan yang sebenar. Begitu juga dengan kesalahan. Okey. Dia tidak mengikut apa yang dipikir waktu dia kecil dulu. Itu berkaitan dengan apa? Kesalahan ke pemilihan? Pemilihan okey. Apa kita dengar daripada Nazrin pula? Mungkin Nazrin ada jawapan yang berbeza. Nazrin ada di talian? Ada, Doktor. Okey, suara bergema. Nazrin, boleh ke? Bergema, Doktor. Awak pakai ni loudspeaker Tak, speaker biasa je. Okey, Nazrin. Soalan untuk kita bincangkan, apakah perkaitan antara kesalahan kerjaya dengan pemilihan kerjaya? Kalau ikut kefahaman saya, Doktor, kesalahan kerjaya dengan pemilihan kerjaya ni macam satu proses dia nak mendapatkan satu kerjaya yang secocok dengan personality dia lah. Itu je lah. Okay. Lepas tu bila dah secocok, apa yang terjadi? Kalau dia dapat satu kerjaya yang cocok dengan personality dia buat kerja tu dengan gembira lah, dia tak stres apa semua sebab dia dapat kerja yang kalau dia buat tu dia rasa gembira, dia tak stres. Sebab apa? Sebab dia memilih kerja yang dia cocok tadi tu Ya. Ya, okey. Kita dengar pula jadi jawapan yang lain, bukan ada jawapan yang daripada kita nak dengar pada Nur Soleha. Nur Soleha ada di talian? Ada, cikgu. Okey, Nur Soleha, apa pandangan Nur Soleha? Kaitan antara kesalahan kerjaya dengan pemilihan kerjaya. Apa yang saya faham, kesalahan ni adalah soal jika seorang individu ni bekerja dalam setting pekerjaan yang selaras dengan personalitinya. Siapa kaitan dia kalau awak nampak? Kaitannya jika dia milih pekerjaan yang tidak yang tak selaras. Tak selaras dengan dia punya personality. Jadi dia macam ada masalah terbesar lah. Masalah apa tu awak rasa? Macam dia boleh jadi macam Nazrin cakap tadi, dia boleh jadi stres dan dia tak boleh tak boleh hasilkan satu produktiviti yang bagus lah. Maknanya kesalahan kerjaya ni dan pemilihan kerjaya ni dia saling berkaitan sebab kita nak pastikan bahawa kerja yang dipilih oleh klien ataupun individu itu adalah selaras dengan dia punya minat dan personality dia, supaya bila dia buat pilihan kerjaya itu, dia masuk dalam bidang kerjaya. Andaian kita bahawa melalui kajian-kajian lepas mengatakan bahawa apabila seseorang itu memilih kerjaya yang selaras dengan dia punya minat dan juga personality dan dia punya kebolehan, maka dia akan lebih merasa kepuasan dalam kerjaya itu. So kepuasan itu memberi kesan kepada produktiviti syarikat ataupun organisasi ataupun kepada produktiviti dia.
Sebab apa dia enjoy buat kerja tu. Sebab apa dia enjoy tu memang serasi ataupun selaras atau cocok dengan dia punya personality. Okay. Itu maksudnya. Jadi kita kena faham. Dalam sesi kaunseling kerjaya, salah satu benda yang elemen penting yang kita bantu klien adalah dalam membuat pilihan kerjaya. So dalam membuat pilihan kerjaya, salah satu elemen juga yang kita titik berat adalah berkaitan dengan keselarasan kerjaya. So untuk kita nak menentukan keselarasan kerjaya, salah satu benda yang kita boleh kita gunakan sebagai alat untuk membantu adalah dengan menggunakan psikometrik kerjaya. Dia nampak tak tu kaitan dia? Bagaimana kita menggunakan inventory untuk melihat keselarasan kerjaya. So lepas dia melihat keselarasan kerjaya, lepas tu kita buat pilihan kerjaya. So lepas dia dah buat pilihan kerjaya, ada lagi satu step iaitu perancangan kerjaya. Perancangan. Okay, kat mana, so dalam perancangan tu apa pula yang penting? Maklumat kerjaya. So dalam maklumat kerjaya tu kita kena dapatkan. So bila dia masuk dalam dunia pekerjaan, kita punya anggapan bahawa dia sudah bersedia. So bila dia semua dalam proses tu adalah dipanggil sebagai pendidikan kerjaya. So bila dalam pendidikan kerjaya itu maksud dah ada persediaan, jadi kita anggap bahawa anggapan kita seseorang yang lebih dah bersedia ke alam kerjaya, maknanya dia lebih berjaya dalam kerjanya. Jadi kita dipanggil kerjaya. Okey, nampak bagaimana kita melihat kerjaya ni daripada perspektif yang lebih luas lah, broader spectrum. Okey, so cikgu buka untuk beberapa soalan. Kalau pelajar-pelajar ada yang nak tanya, silakan. Silakan pelajar jika ada apa-apa nak bertanya. Okey, kalau tak ada cikgu nak tanya. Fatin Malisa ada di talian? Fatin Malisa? Fatin, ada Fatin? Fatin tak apa, jelas lah. Okey, tak apa. Kita dengar siapa lagi? Sofia Azimi ada di talian. Sofia. Ada cikgu. Okey, Sofia cita-cita nak jadi apa satu hari nanti? Dulu cita-cita nak jadi cikgu. Tapi mungkin masa ke depan mungkin cikgu kaunseling ataupun kaunselor yang berkhidmat dekat organisasi lah. Baik, sekarang katakanlah rezeki Sofia dekat kaunselor di sekolah, kan? So, baik, boleh tak awak bagi tahu cikgu, kalau katakan awak berada di kaunselor di sekolah, apa yang boleh program-program yang awak lakukan yang boleh membantu pelajar untuk mengenal kerjaya? Apa yang Sofia akan lakukan? Oh, okey. Kalau saya lah kan, sebab dulu waktu dekat sekolah, macam dekat sekolah saya tu dia macam kurang pendedahan berkaitan dengan maklumat kerjaya. Lepas tu macam macam kalau macam kita sekolah menengah untuk pergi ke universiti kita kena tahu macam apa kelayakan dan sebagainya kan. So mungkin saya akan buat program yang berbentuk macam itulah. Untuk pelajar tu dia tahu dia punya kelayakan keputusan dia nanti dan dia tahu apa minat dia. Sebab dulu macam dekat sekolah cikgu saya dia lebih tekankan macam ni. Awak usaha dulu, nanti baru awak explore sendiri maklumat-maklumat berkaitan dengan dekat mana yang awak nak ceburi. Macam itulah. Tapi awak nampak Sofia macam tak berkesan kan? Sebab awak rasa kalau pelajar tu tahu apa kerjaya dia minat, lepas tu kelayakan dia mesti struggle kan? Betul tak? Betul. Berbanding kalau daripada awak cuba, jadi pelajar tu tak tahu, dia belajar macam nothing. Dia belajar je lah. Tapi kalau Sofia ada dedakan, contoh kalau Sofia kata Sofia minat katakan nak jadi doktor kan. Tapi dalam doktor ni you mesti kena score subjek-subjek ni. Jadi Sofia mesti akan buat lebih betul kan? Sofia nampak kat situlah kita kata kelemahan lah cikgu kat situ, sebab dia punya pendekatan tu nampak Sofia rasa macam tak berapa sesuai. Betul. So jadi kalau Sofia masuk sekolah nanti, Sofia kena ubah paradigma tu. Maknanya kerjaya tu
pelajar kena tahu awal supaya pelajar ada motivasi dan semangat untuk skor satu subjek tu. Betul. Okey. Lagi Sofia, kalau Sofia nak berkongsi dengan cikgu, apa lagi yang Sofia nampak kalau dekat sekolah Sofia boleh membantu pelajar dalam perkembangan kerjaya dia? Apa yang saya boleh bantu pelajar tu lah maksudnya. Apa program-program yang Sofia rasa boleh membantu pelajar tu mengembangkan kerjaya dan bakat dia lah? Kalau macam tu mungkin dalam program tu juga saya akan ketengahkan ataupun menekankan macam ujian inventory untuk pelajar tu sendiri, dia kenal diri dia. So waktu sebelum untuk dia buat pemilihan tu dia kena kenal dulu diri dia lah, barulah dia boleh buat pemilihan, perancangan dan juga tindakan dia yang seterusnya. Sebabnya bagi saya lah penting untuk seseorang pelajar tu untuk dia kenal diri dia dahulu. Personality dia, keupayaan dia, akademik dia, tahap dia. So bila dia dah tahu ataupun dia kenal diri dia dengan kalau dia kenal diri dia dengan sebetulnya, baru dia ada ilmu untuk dia buat perancangan untuk kerjaya dia masa depan. Jadi maksudnya kalau dia tak kenal diri dia, kalau dia tak kenal minat dia, jadi dia tak ada drive tau untuk nak pergi ke kerjaya. Kan? Jadi bila dia tahu minat dia, lepas tu Sofia pula bagi pula maklumat kerjaya, ini sebenarnya minat awak ni sebenarnya boleh mendatangkan keuntungan kerjaya ni. Jadi dia lebih termotivasi. Dia lebih termotivasi untuk belajar. Sebab apa? Dia tahu, okay, kalau aku nak capai benda ni, benda yang aku minat lah. Benda yang dia tak minat, benda yang dia minat tu akan memacu motivasi dan semangat dia untuk lebih berfokus pada pelajaran. Okey, Sofia, terima kasih atas perkongsian. Okay, kita tanya lagi sahabat-sahabat macam DJ radio lah cikgu hari ni rasa. Kita tanya siapa nama yang jarang cikgu tanya. Cikgu pilih di sini. Raja Aida. Raja Aida Farwizah. Ada di talian? Ada cikgu. Okey, Raja Aida. Raja Aida cita-cita nak jadi apa? Kalau sebelum ni cita-cita saya pun nak jadi cikgu juga. Lebih kurang lah macam tu. Lepas tu untuk masa yang ke depan ni mungkin lebih kepada kaunselor ataupun kalau psikologi kot sebab saya minat psikologi lah. Kalau psikologi tu awak nak berkhidmat dekat mana? Mungkin dekat hospital ke? Hospital lah. So katakanlah Raja berkhidmat psikologi di hospital. Jadi macam mana Kak Raja lihat boleh membantu, kita fokus pada staff nurse lah. Okay, nurse, staff nurse ataupun pegawai-pegawai sokongan lah. Kita tak fokus pada doktor, kita fokus pada staff nurse ni. Macam mana Raja nak bantu mereka ni dalam perkembangan kerjaya mereka dalam setting hospital? Apa program-program yang Raja akan lakukan? Boleh tak berkongsi dengan cikgu? Dan kawan-kawan sekalian. Program-program yang saya akan lakukan mungkin buat satu macam talk atau macam event yang lebih mendedahkan lagi dia orang dengan situasi kerja dia orang. Macam semua orang tahu bila bekerja sebagai doktor ataupun nurse tu macam sekitaran dia tu agak tegang lah, boleh kata hari-hari tu berdepan dengan stres. Jadi macam mungkin ramai juga yang macam stres ataupun berfikir untuk berhenti di pertengahan jalan lah. Jadi macam boleh juga saya buat program yang akan macam buat dia orang sedar tentang pemilihan kerjaya dia orang dalam bidang tu dan buat dia orang rasa macam pemilihan kerjaya yang dia orang buat tu macam betul. Betul apa yang dia pilih melibatkan selaras dengan minat mereka. Maknanya kalau kata kat setting hospital tu contoh staff dia lah kan. Kita tengok kalau staff ni kadang-kadang dia tertekan. Bila kita tertekan, lepas tu Raja pun buat macam ujian lah, ujian psikoterapi, ujian psikometrik kat mereka. Lepas tu rupa-rupanya mereka ni tak minat dalam bidang kerja tu. Jadi mungkin Raja boleh bantu dia, okey. Kalau kamu ni sebenarnya kamu tak boleh bekerja dengan manusia. Jadi kamu kerja dalam bahagian radioterapi. Okey, radioterapi ni lebih kepada mesin. Rupanya dia minat benda tu.
Jadi mungkin Aida boleh bantu dia untuk dia pergi juga dalam setting hospital tapi pilih bidang yang sesuai dengan dia punya minat. Macam tu ke Raja? Lebih kurang lah macam tu, cikgu. Lagi apa yang Raja akan bantu sebagai psikologis di hospital? Mungkin akan bantu akan bantu dia orang untuk sentiasa bertenang, macam mungkinlah bila mereka stres tu apa semua, mungkin akan cuba macam bantu mereka bertenang dan ingatkan balik mereka matlamat awal mereka memilih untuk bekerja dalam bidang tu, sama ada mereka betul-betul minat atau sebaliknya. Jadi kalau mereka betul-betul minat, saya akan macam bagi mereka pencerahan lah untuk sentiasa macam kekal lah dalam pemilihan, macam dalam keadaan kerjaya mereka tu. Sebab yelah, semua kerja kita stres, semua kerja ada tekanan masing-masing, stres masing-masing. Cuma kita fikir balik matlamat awal kita, kenapa kita pilih kerja tu, dan kalau kita ingat matlamat awal kita akan bertahan lah. Maksudnya cikgu yang terlihat Raja Wahidah ni, Raja bukan sahaja memberi mereka ujian semata-mata, tapi Raja juga bertindak sebagai pendorong motivasi kepada mereka. So bila mereka bekerja, mereka biasalah kalau bekerja tu ada naik turun kan. Ada naik turun, banyak stres. Jadi Raja fokus balik kepada apa matlamat awak bekerja. Jadi bila kita kembali kepada matlamat bekerja, jadi kita akan lebih bersemangat dan kita melihat sebab bahawa ujian tu sebenarnya kat mana-mana kerja pun ada stres kan. Kat mana-mana pun ada stres. Jadi tapi yang Raja buat, penerapan yang Raja buat kalau di hospital nanti fokus kepada matlamat. Matlamat dia apa? Okay, kalau kamu nak bekerja ni, kamu nak berkhidmat, dapat duit tu kamu nak membesarkan anak, dengan duit tadi kamu boleh membantu keluarga di kampung. Jadi dengan matlamat tu kan membuatkan staff nurse yang berhadapan dengan pelbagai masalah tu boleh jadi kuat. Macam tu ke Raja yang cikgu faham? Macam tu lah apa yang saya cuba sampaikan. Maksudnya Raja juga boleh berperanan sebagai seorang yang kata boleh bagi ceramah ataupun bagi perkongsian ataupun memberi pencerahan tentang pekerjaan tu dari segi konsep niat tu. Okay? Kukuhkan niat. So dengan niat itulah yang membuatkan kita meneruskan kerjaya kita walaupun cabaran itu melanda. Okay, itu pendekatan yang diguna oleh Raja untuk dalam bidang pekerjaan kalau dia menjadi psikologis di hospital. Kita dah dengan Izwan. Izwan ada di talian? Izwan ada di talian? Ada cikgu. Okey Izwan. Kalau Izwan kerja di setting penjara kan? Ya cikgu. Okey, kalau Izwan lah bila dalam setting penjara, Izwan rasa apa yang boleh Izwan lakukan dalam perkembangan bakat atau kerjaya seorang baduan yang Izwan boleh bantu? Okey, first kali saya yang saya buat dulu saya buat kumpulkan satu semua banduan yang yang dipilih. Kita mencari, kita tengok apa dia punya kelebihan dia serta minat dia cikgu. Sebab apa? Sebab contohnya dalam penjara ni kan ada bengkel-bengkel juga, macam bengkel jahit, bengkel masak, bengkel kayu dan juga pertanian cikgu. Jadi kita tengok setakat mana dia punya kebolehan dan juga minat dia cikgu. Oh, maknanya di penjara pun kita memang ada macam Izwan memang akan kumpulkan mereka ni, boleh buat dia ada ujian ke macam mana ataupun pilih okey awak masuk ni ke macam mana pemilihan tu dibuat? Kita berdasarkan ada macam temuduga cikgu, temuduga dan macam banduan kan ada fasa-fasa dia. Jadi bila mana banduan tu yang dah berjaya ke fasa, dia panggil fasa kemahiran cikgu, kita akan buat temuduga dan pada masa yang sama kita akan buat secara macam kita buat ujian, test macam ujian ringkas itu, maksudnya kita tengok dia punya kemahiran dia macam mana cikgu, tahap dia macam mana. Maknanya pemilihan tu dibuat berdasarkan sesi temuduga dengan dengan penghuni lah. Ya cikgu. Okey, lepas tu bila dah buat temuduga, lepas tu baru kita pecahkan kepada minat dia lah. Lepas tu kita pecahkan kepada minat dia. Lepas tu bila berjaya tu kita masuk ke bengkel-bengkel yang terpilih.
Dan pada masa sama juga, pada masa yang sama juga, macam bengkel di penjara cikgu, kita akan kolaborasi dengan macam apa? CIDB Ya, CIDB, macam cikgu, untuk diberi CD cikgu. Maknanya kat situ Izzuan lihat bahawa pentingnya kerjasama tu supaya bagi mereka kemahiran. Contohnya dia orang minat bahagian kerja-kerja, contoh dia orang minat kerja bahagian timpalan. Lepas tu penghuni ni akan dimasukkan bahagian timpalan. So dekat situ akan ditrain oleh seorang pekerja yang terlatih ke Izzuan macam tu. Betul cikgu. So jadi bakat mereka akan berkembang, betul kan? Ya, betul. So nanti bila mereka keluar, mungkin susah nak dapat kerja, tapi dengan kemahiran yang mereka ada tu mungkin mereka boleh buka bengkel. Betul cikgu. Sebab pengalaman saya cikgu, ada seorang banduan ni, dia hukuman selama hampir 8 tahun. 8 tahun. Jadi sepanjang di penjara, kerja dia tukang jahit cikgu. Maksudnya dia buat uniform, baju kurung dan juga baju Melayu cikgu, macam-macam baju yang dia buat. Jadi bila dia bebas cikgu, jadi dibebaskan, dia sekarang sudah buka bengkel jahit cikgu. Kita nampak hasilnya cikgu. Maksudnya kalau awak di penjara pun, walaupun di penjara mereka ni berjalan hukuman, tapi perkembangan bakat dan perkembangan kerjaya masih boleh diluaskan. Ya, betul cikgu. Maknanya kita tak tersekat dekat mana-mana pun. Kalau dekat penjara pun boleh. Mereka yang bersalah pun masih lagi boleh mengembangkan bakat dia, apalagi di tempat-tempat yang lain. Contoh kalau raja mengambil di setting hospital. Jadi dia pun ambil kerjaya. Jadi awak lihat tak bahawa peranan kita sebagai kaunselor ni sebenarnya kita tak statik dan kita punya peranan ni sangat penting. Jadi kita kena rasa macam tu tau. Kita ni sebagai pelajar, kaunseling, kita kena rasa bahawa perkhidmatan kita ni penting. So bila kita rasa perkhidmatan kita penting tu, kita akan memberi perkhidmatan dan kita akan cuba melebar luaskan. Kita buat program-program, idea-idea dengan justifikasi yang jelas. Sebab apa? Kita nak bagi manfaat kepada manusia. Jadi contoh macam apa yang dikatakan berlaku di penjara tadi kan. Kita dah kenal minat dia masuk dekat bahagian kerja menjahit tadi. Lepas tu kerja menjahit sini dia dibantu oleh orang yang pakar. Akhirnya dia ada kemahiran tu, bila dia keluar nanti dia boleh buat kedai menjahit. Jadi nampak tak bahawa kita sudah bantu seseorang. Membantu daripada seseorang yang tidak ada harapan untuk hidup, dia dihukum. Tetapi apabila kita mengembangkan bakat dia, dia baru nampak peluang hidup tu. Dia nampak, oh sebenarnya hidup ni ada banyak peluang yang aku boleh terukai. Jadi kita mengembangkan bakat seseorang itu. So bila dia keluar dia boleh survive. Dengan titik peluh dia sendiri. Kan alangkah baiknya kita dapat bantu dia sebab dalam istilah Cina, kalau kita nak bantu seseorang itu, kalau kita nak tolong orang tu, jangan bagi dia ikan, tapi bagilah dia pancing untuk tangkap ikan. So bila dia ada kemahiran itu, maka akan berterusan. Jadi nampak bahawa tugas dan peranan kita as a counselor, terutama dalam subjek ni kerjaya lah, sangat meluas. So kita tak boleh duduk diam. Kita tak boleh duduk diam. Kalau dekat sekolah tadi ada sahabat kita kata, tak boleh nak tunggu result je baru buat. Tak, kita kena mula daripada awal supaya pelajar tu nampak jelas apa kerjaya dia. So bila dia jelas dengan kerjaya dia tahu apa subjek yang penting, jadi dia akan lebih berusaha. Itu juga dengan tadi sahabat kita daripada setting hospital pun macam tu. Dia kata kita dalam kerja ni memang akan ada stres, akan ada tekanan. Tapi apa yang penting dalam hidup kita adalah kita kena fokus balik kepada niat asal kita, apa matlamat kita bekerja. Kalau kata kat tekanan ni, semua kerja ada tekanan. Tapi bila kita fokus kepada matlamat kita, kita akan lebih terfokus dan kita fokus kepada kerja kita, jadi masalah-masalah itu akan jadi kecil. Kalau kita tengok pula perkongsian daripada sahabat kita, Izzuan, di mana kalau dia di tempat di penjara juga, mereka yang dihukum ini diberi peluang untuk mereka bertemu juga untuk melihat apakah mereka minat, dan lepas tu apa yang mereka minat tu mereka disalurkan di tempat yang betul. So dalam salur yang betul, mereka akan mengembangkan bakat mereka. So bila mereka mengembangkan bakat mereka keluar nanti, mereka tidak lagi sebagai penjenayah, tapi mereka ada kemahiran. So dengan kemahiran itu tadilah sebenarnya membantu dia untuk menjana ekonomi dia dan akhirnya dia boleh teruskan hidup. Dan alangkah baiknya kalau dia terus boleh menyumbang kepada masyarakat. Jadi begitulah tugas kita tugas sebagai seorang kaunselor. Kita perlu bermain peranan, kita kena bekerjasama antara satu sama lain dan section antara sama lain supaya kita nak membantu individu ataupun manusia mengembangkan bakat dia. Baik, ada apa-apa soalan tak pelajar? Silakan kalau ada soalan ataupun ada pandangan ke? Silakan. Ada setakat ni? Okay, kalau tak ada, Arif ada apa-apa ke Arif? Sebagai ketua wakil kepada kelas nak sampaikan apa-apa?
Doktor ada yang tanya kat saya. Mm-mm. Buku apa? Art drawing. Oh tu. Buku tu cikgu ada jual lah. Yelah, Sebab buku ada tu yang aku nak beli. tak tahu lah. Cikgu dah 2 kali cetak habis lah. Semalam cikgu pergi ceramah, habis semua, tak ada stok. Tapi kalau ada lah, kalau ada sebab pelajar ni cikgu bagi harga lain. Okey. Macam ni lah, nantilah cikgu sebab dia orang tengah print Habis dah, cikgu baru ni habis dah. Yang ni ada order 200 tapi tak dapat lagi. Tapi tak apa, nanti ada dan cikgu ni lah. Tapi macam ni, Arif sebagai selaku ketua ataupun wakil kelas, ambil nama siapa yang nak. Okey, untuk package tu cikgu suka ambil package combo tu. Kalau kat luar cikgu biasa jual RM50. Okey, sebab apa cikgu letak RM50? Sebab cikgu sekali post. Tapi awak cikgu bagi 40 je lah. Sebab 40. Jadi awak kupon nama. Nanti cikgu akan cuba minta penerbit untuk reprint balik. Okey. Nanti Arif bantu cikgu untuk kumpul nama. Jadi kalau pelajar-pelajar berminat, pelajar boleh bagi. Nanti kalau ada rezeki kita akan buat bengkel. Sebab kalau baca je susah nak faham. Memang akan susah nak faham. Macam mana kita nak tafsir, kat mana kita nak mula. Jadi nanti kalau Arif ada, kalau cikgu tengok kelas ni macam berminat, cikgu akan buat bengkel. Bengkel ni bengkel biasa kalau pelajar-pelajar pun tahu kalau biasa cikgu kalau secara online 250. Tapi sebab cikgu bekerjasama dengan Prof ada syarikat. Tapi untuk pelajar-pelajar ni cikgu cubalah supaya nanti pelajar pergi internship dengan praktikal, pelajar ada satu knowledge lah. Okey, nilai tambah dengan pelajar-pelajar yang lain. Okey. Nanti Arif tolong cikgu ya Arif Okey, boleh. Okey, lagi satu berkaitan dengan buku, cikgu minta maaf sangat. Cikgu confirm balik, cikgu ingat harga dia 40. Jadi buku tu dia dah packing lah, Dr. Melati dah packing daripada UM. Jadi dia confirm balik buku dia harga dia 90. Yang 40 ni buku yang ni pelajar. Yang ni. Boleh nampak pelajar? Dia buku yang ni. Dia yang ni yang 60. Ini 40. Yang buku tu sebenarnya 60. Jadi cikgu pun bincang, sebab pelajar dah bayar. Saya cikgu yang silap. Jadi dia bincang-bincang tadi dah dapatlah 50 potongan. Sebab dia pun tak untung lah dia cakap. Buat buku ni cikgu biasa buat buku. Dia untung tak banyak pelajar. Tak banyak. Tak kaya lah. Saya cakap senang lah. Kalau nak kaya jangan jual buku. Tapi kalau nak amal, nak ilmu, jual buku. Sebab buku ni untung memang tak banyak. Lepas tu orang beli sekali dah takkan beli lagi. Tapi untuk demi perkembangan ilmu, kita buat buku ni supaya dapat rujukan. So minta tolong pada sahabat-sahabat kawan-kawan yang lain, pelajar-pelajar tolong Arif lah. Kalau yang belum bayar 40 tu bayar 50 So Arif ada setakat ni ada apa-apa ke masalah berkaitan dengan bayaran? Tak ada. Okay, terima kasih So nanti Arif kumpul lah yang minat Okey, nanti saya listkan. Okey, nanti cikgu order dekat penerbit sebab yang ni dah habis. Dia nak reprint balik. So reprint tu mungkin ambil masa sikit lah InsyaAllah. Okey, ada apa-apa lagi soalan? So kalau tak ada cikgu rasa kita berhenti setakat ni. Cikgu ucap terima kasih kepada semua. Kita tunda kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Terima kasih semua.